pemutus kelazatan. Jadi bila kita tengok mati, sebenarnya mati tu bukan binasa. Mati tu perpisahan saja. Perpisahan. Perpisahan apa? Perpisahan roh ataupun nyawa daripada badan. Itu perpisahan. Mati. Itu dia, istilah dia. Roh tak mau duduk dah dalam badan. Sebab diperintahkan oleh Allah suruh keluar, maka dia keluar daripada badan, cuma tinggal jasad saja. Jasad sudah tidak dijaga oleh roh, akhirnya jasad tadi dimakan ulat dalam tanah, hancur, lebur. Sebab roh tak jaga. Hari ni pasal apa ulat ataupun semut tak mai gigit kita? Tak urung kita. Sebab apa? Sebab ada roh. Sebab ada roh. Tapi kita pun tak tahu berapa lama roh tu nak ada. Mungkin lagi 2 minit, mungkin lagi seminit, mungkin lagi seminggu, mungkin lagi sebulan, mungkin lagi setahun. Roh tu yang nak ada dalam badan kita. Apabila berpisah saja roh tu daripada badan, maka tinggallah jasad tadi yang akan dimakan ulat dan dimakan binatang-binatang dalam kubur sehingga menjadi hancur lebur. Ya, itu saja perpisahan je sebenarnya. Dia pergi dulu. Tapi bila kita masuk dalam kubur, yang paling pentingnya kita nak berteman dengan amal kita. Amal kita. Masuk saja dalam kubur, amal kita akan teman. Tiba-tiba tinggal kita di situ, tak mai lagi munkar nakir. Satu bentuk makhluk yang sangat cantik, yang sangat wangi, dan kita tanya, hang siapa ni? Tak pernah tengok ni. Dia kata, aku adalah amal kebajikan yang hang buat dulu masa dunia. Baik betul ni. Mai lagi satu. Hang siapa dia? Aku sedekah yang engkau buat masa hidup dulu. Sebab tu saya kata sedekah jangan tunda. Sedekah hari ni RM1 lebih baik daripada sedekah esok RM1,000. Sebab mungkin RM1 hari ni kita dan, RM1,000 kita tak dan. Awak tak bagi, saya tak mau bagi lagi, saya nak bagi esok. Tak dan dia bagi, dia mati. Sebab tu orang yang dah mati, dia minta kepada Allah supaya dikembalikan ke atas dunia dalam masa yang singkat saja. Jangan lama, sat saja. Untuk apa Allah kata? Untuk sedekah. Kita suka menunda-nundakan sedekah. Sebab tu Iman Mawi selalu pesan, jangan menunda-menundakan amal. Jangan panjang angan-angan seolah nak mati tu lambat lagi. Sekarang sedang nak buat. Saya teringat semalam pergi cari tilam dekat anak-anak saya. Anak saya 2 orang kata tilam hak yang sekolah. Kami kan duk kuarter rasa dawai besi tu. Sakit lah mereka tu duk tidur atas besi tu. Katil dah lah. Jadi bila tidur tu berasa dawai tu. Ibu belilah tilam lain. Tilam ni sakit sangat belakang. Dah sebulan kot duk abang. Nanti Sat lah sibuk sangat nak pergi beli pun tak dan. Balik pada kuliah semalam di Taman Berlian tu, singgahlah Sat di kedai. Kita pun duk kira nak beli berapa ratus lah. Tilam pula pun mahal juga. Satu 250. Dia kata, saya kata toke ada tak yang murah sikit 100 lebih? Ada. Pergi tekan 100 lebih. Memang rapat. Mohak ni kena pergi beli pula lah 2 bulan lagi. Lepas tu kata, tak apalah ambil 2 ni. 200 setengah, 500 dah. Allah, duit lah sekarang. Tak beli orang sakit ni. Sakit dah. Berapa hari dah, 2 abang sebulan dah sakit. Sambil-sambil kita nak bayang tu, ada seorang lelaki duduk sebelah ni. Pakaian tu macam orang susah lah. Belah Changlun tu banyak orang susah no. Dulu masa duduk belah Lok Stang tak berapa ramai orang susah. Belah sana kita nampak banyak sangat orang susah. Dia pakai nak pakaian kita tahulah nampak orang susah tu. Dia duduk tunggu atas kerusi, kepala dia sandak dekat ni. Dia sandak dekat bucu meja. Saya duduk perhati macam tu, duduk perhati. Saya tanya, pakcik nak beli apa? Saya kata kat dia, nak beli katil. Dia kata, kita nak beli tilam dia, katil dah. Dia kata nak beli katil. Awak pakcik? Ni dia tunjuklah tangan dia kan. Apa? Balut sakit buah pinggang 11 tahun dah. Tak pernah ada katil pun. Tidur di bawah je. Baru ni duduk hospital, dia tahan tidur atas katil, sedap lah dia kata. Balik main rumah, tidur atas bawah tu. Allah, sakit dah.
Hemodialisis tu 11 tahun dah. Allah, saya kata pakcik. Kan? Jadi kita tengok-tengok, ya Allah, hak mana ada tu, bagilah sikit. Bukan nak cerita apa, kalau nak ikut kita nak bayang hak no. Betul tak? Kita nak bayang hak no. Tapi duk fikir balik, hak kita tu ada lagi, dia ni dah memang corak, saya rasa memang susah. Dia yang sakit, dia yang mai beli. Sini berbalut, bengkok dia punya lengan. Bagi tu, Cina tu kata, ucap terima kasih. Terkejut. Tak apalah, kita pergi cari lain hak kita punya. Hak orang tu susah. Kadang-kadang kalau kita fikir, aku pun nak beli juga. Bila kita fikir balik, kalaulah saya balik lagi mati, tak menyesal tak? Tilam pun tak ada beli, dia pun tak dapat. Bukan saya nak kata apa. Kita kena ada rasa ringan nak bagi. Sebab kita ni lebih kepada diri kita, tak lebih pada orang lain. Orang lain tu, biar dia cari sendiri ya. Saya tengok corak dia tu, dia memang tak ada katil di rumah. Bayangkan, kita tak kena sakit buah pinggang. Anak kata, ibu bagi buat apa ibu? Dia kata pula, awak bagi. Ibu bagi buat apa? Terkejut dia kata, ibu bagi buat apa? Saya kata, kita nak tukar dengan hak dia sakit tu. Kita tak sakit, dia sakit. Dan dia tak ada. Masa tu kita ingat balik, nasib baik ni duk prepare pasal mengingati kematian ni. Kalau tak sebab kan kita kubur pun tak ziarah, ingat pun tidak. Sebab tu bila orang bagi tajuk kat saya, sebenarnya telinga saya dulu yang saya dengar. Sebab saya dah menulis dah. Saya kata, kalaulah kita mati dulu, tak dan bagi dekat dia, satu lagi, musibah tu tak kena kat kita tu. Tak boleh ganti tu, kita sikit tu. Kalau ada banyak, bagi terus tak apa. Banyak ganti dia pun tak apa. Kalau kita ada duit, betul tak? Sebab tu kita sepatutnya biar kaya tak apa. Sebab tu Nabi kata apa? Aku lebih suka kepada umat aku yang cerdas, yang sihat, yang ada, daripada yang miskin, yang fakir, yang lemah. So kita kena cari duit. Kalau tidak, tak boleh nak bantu orang. Mai sedekah tadi dalam kubur. Sedekah berupa satu makhluk yang sangat cantik. Sedekah. Dan satu lagi yang paling cantik, tahu tak apa dia amal kita di dunia? Berbakti pada ibu bapa. Ini yang paling cantik. Orang yang mati dalam kubur, dia akan ditemani oleh amal-amal baik dia. Walaupun kita dengar kubur itu mengerikan, kubur itu menakutkan, tetapi muslimat, kita jangan susah hati. Ada amal baik, amal tu yang menjadi peneman kita. Jangan rasa takut dan tak akan miskin. Mungkin kita boleh tajuk yang akan datang ke bila-bila, di mana-mana siapa panggil kita, bagi tajuk sedekah. Kita rasa, ya Allah, nak bagi saja. Sebab saya nak tajuk tu, saya dengar dulu. Sebab saya akan menulis dulu. Kita akan sibuk dengan kelas kuliah-kuliah, tak sempat nak fokus kat satu benda. Bila masjid bagi tajuk, baru kita buka kitab, baru kita tengok. Dan saya suka sangat tajuk sedekah tu, sebab kita terlalu kedekut. Dan kita selalu buat untuk diri kita tanpa untuk orang lain. Jangan susah hati. Kita sedekah kat kita orang tu pula sedekah dekat orang lain, panjang. Itu amal yang akan membantu kita. Seorang lelaki Ansar, kata Rasulullah SAW daripada hadis. Lelaki Ansar ni dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa tu orang Ansar? Ansar ni duduk di mana? Ya? Duduk di Madinah, bukan Mekah. Sebab di Madinah ada orang Ansar. Sahabat Ansar ni jadi orang Mekah ke Madinah, muhajirin. Ya, jadi mereka ni, orang Ansar ni ada di Mekah, di Madinah. Dia tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku nak tahu orang mukmin apa yang paling bagus. Dia tanya. Kita macam kita nak tahu juga kan? Apakah ciri-ciri orang mukmin yang paling bagus, yang paling terbaik? Adakah orang yang solat banyak, yang sedekah banyak, yang selalu puasa banyak, apa lagi? Tahajud malam, tiap-tiap malam. Kadang-kadang kita jenis perasan juga kan. Kita jenis perasan juga. Bila kita bangkit tahajud malam, bagus aku ni.
Oh, dia kembang. Padahal kau orang nampak pun. Dia duduk sorang-sorang dia kembang. Syaitan ni perangai dia tak akan bagi kita dapat amal tu. Dia nak bagi kita masuk geng dia juga. Maka dia bagi kita ujub. Ujub tu kembang dalam hati ya. Ni duk tengah mengaji Quran ni berasa seronok no, kembang no, sedap suara idgham dengung semua bunyi. Allah, ni tak ada dah orang lain sedap pada aku ni. Tak ada dah. Kalau bagi sedekah pun depa takat RM1 ni apa? Barang RM1. Aku bagi 100. 2,000. RM1 bagi. Ujub. Hak bagi RM1 tadi boleh pahala, hak 2,000 tak boleh pahala. Malah syirik lagi. Sebab dia riak. Maka dia tanya kepada Rasulullah, siapakah umatmu yang paling baik, yang paling bagus? Kata Rasulullah SAW, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Apa maksud baik akhlak dia? Tutur katanya lembut, wajah sentiasa tersenyum. Tu Ustazah buat status tu. Susah sangat nak senyum, muka kelat. Maniskan muka tu. Jangan maniskan gula dalam minuman ataupun makanan, kencing manis. Maniskan senyuman tak apa, hak tu tak payah kena gula. Jadi yang paling baik adalah yang paling baik akhlak. Baik akhlak ni okey, apa tanda dia? Macam kita mati tak saat kita tengok orang mati.